Okey. Nak perkenalkan ke macam mana lah? Okey, sebenarnya saya nak Okey. Kita boleh tanya dia orang, kita boleh tanya apa yang dia orang ada. Macam mana dia orang start, apa yang dia orang buat. So sebelum tu senior yang apa? Senior betul. Ini junior eh? Saya motiv. Okey, senior Encik Nusa, kenapa bagi tahu nama pula? Encik nama apa? Saya Musa bin Sahid, memang berasal daripada sini, Teping. Memang anak jati Teping, berumur 37 tahun tahun ni, tapi tak cukup lagi lah. Saya dah bersama MPR ni alhamdulillah tahun yang ke-11. Maknanya daripada permulaan MPR ni di Pasaran Malaysia pada tahun 2008 saya dah join. Pengalaman saya waktu mula-mula dapat MPR ni memang saya sendiri pun tak yakin. Bila masa zaman tu teknologi yang cucuk dekat screen reader ni memang ada, tak salah saya ada dua jenis, iCharge dengan MPR. So yang iCharge tu harga dalam 600 lebih. Saya tu masa tu tak mampu nak beli lah kan. Kebetulan saya dapat MPR ni daripada CEO sendiri. Dia kata saya masa tu saya lari daripada Seri Manjung ke Melaka. Dia bagi kat saya, dia kata nak test alat ni boleh jimat minyak. Dalam hati saya dah kata ini nak nipu apa ni, alat yang kecil ni dia kecil boleh jimatkan minyak. Tapi bila saya fikir balik, saya kenal dia lama, kenal dia kecil, dia tu memang tak pernah nipu. So saya macam nak ambil hati dia lah, cuba lah. Saya kalau tak ambil, dia jadi lah. Saya pun cuba. Permulaan saya cuba tu memang saya terkejut. Sebab saya selalu lari ke Melaka tu memang saya tahu berapa minyak saya guna. First time saya guna tu saya boleh daripada Manjung ke Melaka tu, satu tank tu biasanya sampai Melaka habis. Bila saya first saya guna tu daripada Manjung Melaka boleh patah balik ke hampir sampai ke Manjung. Itu yang buat saya terkejut. Dan lepas tu baru saya kaji boleh macam mana benda ni boleh menjimatkan minyak. Bila saya dapat keterangan daripada CEO sendiri, alat ni adalah stabil arus, baru saya faham. Kalau ikut logik, benda tu saya kata benda tu tak ada kena mengenai langsung dengan minyak. Macam mana dia boleh jimat minyak. So daripada situ saya mula nampak satu step sampai sekarang alhamdulillah. Banyak ke? Saya sekolah tu. Ya, saya okey, sebelum tu saya tengok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pagi. Okey ya. Sebab tu saya memang macam ni, saya minta maaf, saya memang energi tu memang masih ada daripada awal sampai habis sebenarnya energi kita lah. Kalau kita dah petang ni kan, nak balik kan, dari ujung-ujung ni. Okey, saya kenalkan diri saya dulu. Biasanya saya akan kenalkan saya M. Hafiz. Boleh pakai M. Hafiz ataupun Elias pakai jimat minyak. Sebab saya ada tagline saya sendiri, pakai jimat minyak. Bila orang WhatsApp saya, pakai jimat. Apabila kita interaksi, kita ada tagline saya sendiri, kita sendiri pakai jimat. Itulah yang Cik Zarizal yang tim-tim ni bagi tahu. Kalau kita ada satu tagline saya, kita itu sebenarnya kita berdoa pada diri kita sendiri sebenarnya. Okey, saya teruskan. Saya memang orang Melaka. Asal tu memang pengguna MPR. Boleh pinjam MPR asal tu? Ada MPR tak? Tak kisahlah yang display ke. Okey. Sebenarnya saya stesen duduk sampai tinggi. Boleh tak silakan? Tak sebenarnya. Okey, jadi kan MPR ni boleh pinjam satu MPR. Tak kisahlah display ke. Okey. Tak kisahlah ni MPR beauty kan. Jadi yang kita kadang-kadang kita boleh tengok benda yang sekecil ni kan, ikut logik boleh jimat minyak. Saya dah tanya tuan Mustafa,
rasa-rasa lah tuan fikir logik benda ni. Kan? Okey. Tuan sabar, kalau tuan fikir secara logik lah. Jangan fikir sekarang. Masa tuan mula-mula rasa-rasa boleh tak jimat minyak? Kalau ikut logik memang tak tahu logik. Tapi bila cuba baru nampak. Nampak tak? So sama juga saya beranggapan macam tuan sabar juga lah dulu. So saya dalam pihak ni sebab saya ni orang bekerja travel. Satu tempat ke satu tempat. Sebab saya, background saya background saya engineer. So bila satu projek siap, saya bekerja di site satu projek. Bila siap, saya berpindah-pindah. Yang memperkenalkan MPR ni adalah bapa saya sendiri, sebenarnya ayah saya sendiri. So, ialah kita engineer, saya seorang engineer dan engineer bahagian electrical lah tu. Electrical dan elektronik. So, saya punya background memang electrical. Dan saya tengok, benda macam ni tak logik. Sebab kita pun bermain dengan komponen-komponen juga. So, dari pengalaman sebab tak pernah cuba beli, ayah saya beli dan dia habis pakai. Saya betul dia benda ni kita orang Melayu kan biasa kadang-kadang orang-orang muda dan umur 20 lebih kan, 20-an kan, jadinya tak terfikir benda tu, condemn dulu, kita condemn dulu. Dan nak produk online, itu permulaan yang saya dapat dan saya guna. Saya tengok perbezaan MPR ni, saya macam tak percaya. Saya pakai waktu tu, saya pakai kereta Mira 1.3 CC 1.3 engine carburetor tahun 1996. So minyak sampai Melaka, saya kerja di tu, Melaka tu berulang kali Melaka tu. So saya pun tak percaya minyak daripada aku. Saya memang kira-kira saya pergi kepada liter minyak minyak air tu turun satu takut je. Sebelum ni tak ada tak suku I. Lepas tu saya takut. Lepas tu saya tak percaya. Saya sebab orang yang bukan mudah percaya. So saya memang akan mencari masalah. So saya pergi kepada mekanik, saya jumpa mekanik, saya cek liter minyak. Betul ke liter minyak tak? Liter minyak problem ke? Saya cek pelampung minyak. Ada ke pelampung minyak ni masalah ke kat situ. So cek tak ada masalah. Lepas tu saya tak percaya lagi. Dia tak percaya. Tak punya dan tak percaya tu benda tu sampai tahap bagi tu. Jadi dia bila saya kat saya cabut pula. Kata saya keluar handphone tahun tu masa tahun 2010. Saya beli tahun 2010. Saya cabut. Masa tu minyak 1 liter bersama RM2.70. So saya ingat lagi RM2.70 saya cabut, saya test. Bila bentuk balik memang dia turun kembali asal. Kembali pada asal itu satu tahun bawah tu ada I. Kereta Mira model baru. Model apa tak. So daripada situ sampailah saya tertarik produk yang sekecil Bumi Putra. Dia boleh bersimatkan minyak 15 liter. Dulu bukan model MPR Unity tak ada lagi kan. Dulu standard saja. Bayangkan standard tu dapat menjimat. Kalau saya memang happy. Dan lepas tu saya dapat keputusan menjadi pengedar. Sebab saya seorang yang bekerja sangat sibuk dan berfamily jauh apa semua. Saya ambil keputusan 2 tahun. 2 tahun jadi pengedar. Bukan pengedar masa stokis ke masa tu agent saja lah. Macam ambil keputusan yang sangat lambat. Sebab apa tahu? Saya ambil keputusan permintaan sangat tinggi sebenarnya. Permintaan kawan-kawan saya pun sama juga suruh alik. Aku try lah pakai ni. Betul pakai dia okey lah, mana kau beli? Abang pun tak ni. Dia pun dapat. Saya tengok semua tu. Dan satu tahap abang saya sendiri guna. Biasa tu dia beli dengan satu ejen di Melaka. Saya pun bagi nombor kontak.
Satu tahap abang dah pakai, maksud tu MPR sebenarnya MPR dah sampai ke luar negara. Di island sebenarnya abang saya di island. Itu Finland, abang saya di island pula. Jadi dia dipakai dan kawan-kawan tu dia order dah dekat 20 unit. Saya kata mana boleh jadi 20 unit, aku gila kan. Saya jadi itu pengalaman saya lah. So dia punya tips untuk ini pengalaman saya untuk buat benda ni. Kita jangan, tadilah cakap jangan skeptikal tadi ya. Jangan ragu-ragu benda ni. Kalau kita sendiri sebagai peniaga, kalau kita sendiri sebagai pengedar, kalau kita sendiri sebagai pengedar tak yakin dengan produk yang hebat ni untuk kita sendiri, macam mana kita nak jual? Macam mana kita nak jual? So kita kena yakin dulu. Kita kena tukar mindset kita dulu. Mindset kita kena betulkan mindset kita. Buat MPR ni senang je. Kalau kita tadi kalau situ kita buat test tadi kan, itu memang sangat betul. Sangat-sangat memang betul dekat situ. Okey itu saya punya sharing lah. Panjang sangat saya sharing lah. Itu permulaan dari segi pribadian. Dia punya point, fokus. Dia punya mindset, kita tukar mindset kita. Lalu saya tu, bukan di mana? So, itu sharing saya untuk permulaan. Kita betulkan mindset, kita betulkan niat kita. InsyaAllah benda ni MPR ni boleh bantu ramai orang untuk berjimat. Itu saja untuk permulaan. Okey, ada Musa. Ya, ada lagi nak tambah? Teruskan. Okey, terima kasih. Tak. Mungkin kita punya kawan-kawan ada nak tanya soalan apa-apa. Boleh? Kalau ada jumpa pelanggan yang tanya soalan yang kita tak mampu nak jawab, so kita boleh sharing kat sini, insyaAllah. InsyaAllah kita sharing kat sini. Ada soalan nak tanya? Soalan? Jumpa pelanggan macam-macam kan? Oh, ada yang dah sedia kan? Apa ni? Oh ada sedia soalan. Saya soalan saya, bagaimana MPR boleh stabilkan otak? Simple ya sebenarnya. Ini mau pada teknikal lah. Mau pada teknikal macam mana MPR boleh stabilkan voltage. Okay, normally MPR ni dia satu alat. Dia sebenarnya dia fokus pada stabilizer. Kita boleh bagi satu contoh kan. Kita pakai MPR, kita kena bagi tahu MPR ini untuk menstabilkan dan menyelaraskan sistem elektrikal elektronik kita. Okey, saya mau deep lagi detail. Patutnya kita kena bagi explain pada pelanggan kita, bakal belakang kita. Pada contoh, okey, macam mana nak kasih dia nampak, sebab nilai kita nak bagi tadi kepada pelanggan, kita kena anggap kita diri macam pelanggan juga. Kita nak beli satu produk, kita mesti nak tahu kan, alat ni barang teknikal barang apa, ni macam mana kereta dia, macam mana dia boleh bantu kan. Dari segi teknikal kita kena buat dua pengajar. Kita ni kita ni bagi kita ni ada dua part. Ini memang saya yang saya praktik mechanical part, electrical part. Okey, mechanical part mau pada enjin, kita bagi tahu dia pada enjin dengan kat depan. Lepas tu kita masuk pada permasalahan. Okey, voltage. Untuk sistem elektrikal dan elektronik pula mau pada wiring, kita bagi contoh wiring, lampu, aircon. Kita nak bagi contoh kat situ supaya dia nampak benda tu. Okey, macam mana boleh saya? Kita bagi satu contoh lagi. Macam contoh aircon ataupun macam contoh plug. Okey, api plug tu memerlukan api 12 volt. Itu dari segi teknikal lah, dari segi teknikal memerlukan 12 volt. Kadang-kadang api yang sampai plug tu dia tak cukup. Kadang-kadang dapat 6 volt, 7 volt, 8 volt. Betul? Jadi buka aircon kan? Tambah buka aircon. Aircon ni satu komponen yang paling kuat dalam elektrik. Macam 6 volt, 7 volt. Macam mana
Minyak menjadi kuat. Tak dapat kasih cukup melobak, kita terpaksa tekan minyak pedal lebih. Tekan minyak lebih. Datang minyak kuat kat situ. Dia dari segi teknikal, dia kena ada power sikit dari segi teknikal itu penerangan diri dia. Jadi dia alat MPR saya selalu cakap sebagai alat tambahan. Dan saya selalu ambil cikgu punya ayat supplement untuk kereta. Alat supplement untuk kereta, dia boleh menstabilkan sistem elektrikal dan elektronik kereta kita. Ambil contoh pelak tadi, dia memerlukan berapa? Dia memastikan MPR ini dapat 12 secukupnya. Nampak? Jadi dia faham ke situ. Bila dah secukupnya, kereta kita tak ada beban, kereta kita tak ada berat kat situ. Kita tekan minyak sikit, kereta kita dah pergi. Datanglah perkhidmatan minyak kat situ 15% sehingga 50%. Nampak tu? Baru dia nampak, macam barulah kita tambah terima lain. Aircon memerlukan 5 volt. Aircon memerlukan 5 volt. Aircon kita cepat sejuk. Nampak? Lebihan lain. Dia memerlukan 5 volt. Sekarang kita jadi lembut. Lampu memerlukan 5 volt. Kita cepat cerah. Itulah fungsi sebenar MPR. Kita bagi tahu insya-Allah. Customer akan faham. Kita kena duduk. Kita ni sebagai customer. Kalau kita duduk, kita sebagai penjual, berapa tu? 309. Beli tak? Macam tu ada. 309 beli tak? Tapi dia beli 309 beli tak? Itu contoh. Apa dia beli? Tu ada beli tak? 309 ni. Beli sekarang. Dengan saya lah jangan dengan SQ. Tak nak. Jadi dia nilai. Kita kena terapkan nilai dan kita kena terapkan diri kita. InsyaAllah kita paling kuat cerita benda ni setengah jam je. Betul? Setengah jam dengan nilai RM120. Okey tak? Okey ke? Sangat okey. Ada soalan? Jadi cikgu itu kena berkali 2010. Ha. Aku tunggu 9 tahun, cikgu dah bawa. Masa Terapkan itu masa sepis. Masa sepis. itu guna. Itu guna. Lepas tu 2 tahun saya dah. Itu saya upgrade. Dia ikut step lah. Jadi saya ikut step. Saya pengalaman MPR bukan direct. Maksud sepis saya ikut step. Aku pengalaman. Masa sepis. 3 bulan tu gurau-gurau ya tadi. Dekat. Ada soalan? Dari segi yang saya bagi tahu. Kalau tak faham, Kalau tak faham ke, saya cubalah. Saya bukan nak mengajar, saya sharing apa yang pengalaman. Okey, kita cuba tanya soalan lain. Mungkin yang lain ni malu tu ada apa. Okey. Cabutan betul dulu. Cabutan betul. Cabutan betul dulu. Soalan. Okey, soalan. Bagi Musa dulu. Musa nak jawab soalan. Tulisannya, boleh ke mileage lebih dari 5K sebab air filter kena tukar dalam tempoh 5K mileage? Oh, maksudnya air filter lah ni? Ni untuk minyak? Tak, macam kan kita ada customer ni. Aha. Dia cakap tak gunalah mileage tinggi pun tapi kena tukar juga dulu. Okey. Apa dia kita jawab? Okey, air filter tu lah. Dia berkaitan dengan Oil filter kan oil. Dia berkaitan dengan minyak lah. Okey, kalau oil filter ni sebab minyak kita kurang geseran 4 hingga 5 kali ganda. Fungsi oil filter ni tapis. Tahu tak tapis? Tapis besi, habuk-habuk ke apa ke dalam tu, dia tapis tu. Tapi disebabkan kita punya minyak ni dia tak jadi titik besi tu semua. Jadi kita pakai sama ikut mileage 12,000 atau 15,000 km. Tak ada masalah. Maksud tak payah tukar waktu tukar minyak hitam sekaligus. Sekali tukar minyak hitam, sekali kita tukar oil filter. Dia tambah sikit. Boleh. Oil filter dia fungsi dia tapis. Tapis. Macam kita buat tapis masak kuah pisang. Kan kuah pisang tak ada tapis, tu ada minyak. Macam tu.
Jadi dia perlu ke? Kalau dah tak ada sekadar apa ni kan. Kalau tak ada pun kita nak habis lagi ke? Macam tu dia fungsi dia. Dia tak ada fungsi lain, dia fungsi dia tu habis saja. Tapi better kalau kita nak tukar air filter, ambil yang original. Ya, betul. Jangan ambil yang biasa-biasa ni sebab apa dia punya tapisan dia tu kurang baik. Ambil yang original, pakai je. Kita teknik yang biasa. Yang biasa. Ini boleh masuk juga. Macam mana? Kali ikut kan? Dua kali dengan niat kan? Pendapat saya, Best sekali tukar je kan? sekali tukar. Kalau sekali tukar dia, oil filter ni dia ada dua jenis. Dia tak terlalu salah untuk kan? Ada dua jenis, satu yang untuk filter, satu yang original. Jadi yang kita kalau kata yang tukar kata yang saya nak tukar yang macam kuih lah 10,000, dia bagi oil filter yang macam 10,000 tu lah. Kalau kata normally yang sekali tukar je. Sekali tukar. Lagi satu, kos dia pun tak mahal. Kos dia tak mahal. RM8, RM10, ada kalau mahal pun RM16. Kita tak mahal. Tak mahal. Lagi tak ada. Okey. Okay, saya pakai KK Azhar dah 3 tahun. Okey. 1.5 Betul. Aircon dia nampak macam kurang sejuk. Okey, kurang sejuk kan? Tapi kalau ni supaya tak sepasal pakai bahan target kita Anis. Yang ni saya kebetulan di bulan baru. Benda tu tak Secret letter tu? sikit Okey, rosak. Rosak sikit. Okey. Saya dah dapat baru. Cuma macam mana dia nak stabiliskan aircon tu? Sama ada saya dapat sama dia aircon tu ada kebocoran ke? Biasa 3 tahun tak tentu kan? Tak tentu juga, tak tentu juga. Dia saya ada satu pelanggan. Sebentar saya. Okey, Secret letter tu tukar lain kan? Sebelum dia rosak Macam maksudnya. yang keyboard juga bukan. Secret letter tu palap tu lah kalau. Ya tu okey tak masalah. Okey, yang tukar tu? Ya. Gadget itu ya. Oh, gadget. Saya di balik anten dia sebab aircon dia tak sejuk. Tak sejuk. Dia sebenarnya ekor tak sejuk salah satu tak sejuk, kurang sejuk. kurang sejuk. Biasanya bila api tak cukup yang dia kurang sejuk. Kalau api cukup, insyaAllah dia sejuk. Tapi kita kena kaji juga sebab apa dia tak sejuk tu. Kadang-kadang mungkin ada kebocoran ke. Dia selalu kena top up ke gas. Tak nak top up ni. Tak Kita tak sempat nak recheck lah. Gas ni kalau dia tak payah top up pun kalau tak ada kebocoran. Ataupun servis balik dia punya tapisan dia tu. Mungkin yang tu dah habuk, berabuk ke apa kan. Tadi antara function apa ni APR ni Okey. dia menstabiliskan apa ni Aircon, ya. dan apa ni aliran elektrikal tu Ya. kan. Dia nak baliknya cuba kalau Kita baru nak cuba. InsyaAllah. Nampak perbezaannya. Dia sebagai tambah sikit kan. Dia sebagai contoh macam ni lah. Bahagian maintenance dan mechanical pun kita kena jaga juga. Kalau katakan kita mengharapkan 100% pada sistem elektrikal pun tak boleh. MPR dia tak akan bantu kalau sistem bahagian mechanical tu tak berfungsi dengan baik. Dia tak akan bantu. Contoh macam aircon tadi. Aircon tadi rosak, problem. Dia tak akan tunjukkan lah. MPR dia punya fungsi, dia stabilkan dia punya arus. Dia stabilkan, dia bagi arus yang secukupnya. Dia tak akan bagi lebih. Itu sebab kita pergi main steering dan dia tak akan merosakkan apa-apa komponen dalam kereta. So pertama kita kena tengok aircon punya status tu. Adakah aircon tu takut pump dia rosak, kita tak tahu. Banyak faktor. Walaupun kata ataupun gas tu bocor. Jadi dia ni contoh. Saya ambil pelak tadi. Saya ada satu pelanggan, dia pakai MPR, saya bagi MPR HD touch. Dia tak tahu kejimat, ada kejimatan. Tak jimat, tak power, tak apa. Semua tak ada. Tak jimat. Lepas tu saya bagi dia, tukar baru pun sama. Lepas tu saya downgrade sikit, extra masalah pun sama. Pelak masalah tu. Nampak. Jadi dia bila saya cek balik benda tu, dia tak pernah tukar belas tahun. Jadi dia Saya rasa lebih tu je Hafiz. dia cakap dengan saya Selalunya orang tukar pelak ni dia tak ingat bila lah dia tukar. Sebab dia tak bertulis macam minyak hitam, kita ada tulis kan, kita tahu. Minyak hitam pun kalau tak bertulis kita tak ingat.
So pelak tu saya rasa lebih sebab satu jangka hayat pelak ni dia 40,000 km. Ya, betul. Lepas pada tu dia bukan kata tak boleh pakai, memang boleh pakai, Boleh tapi pakai. carbon dah block di spark tu, jadi api MPR yang power pun dia tak boleh lepas dengan carbon tu. Carbon tu yang buat api jadi kecil. Walaupun dia bagi api dolar secukupnya, dah penghalang carbon tu, memang api tak kuat lah. Carbon tu dia yang hitam-hitam tau, macam yang kita masak di bawah kuali tu, yang hitam tu itu dah carbon. So kalau tukar balik pelak tu, insyaAllah. Dan dia tukar balik, power lah Japis, best lah Japis. Semua keluar. Tapi ada satu kes saya terbalik. Terbalik lah. Dia pakai perdana dia di Penang. Dia pakai perdana 2.0. Sebelum tu dia pakai, dia kata okey. Tapi lepas dia buat servis, dia tak nampak penjimatan. Jadi macam normal balik. Saya berkaji, kalau ikutkan dah tukar punya hitam apa semua lagi bagus. Lepas tu tanya Ulid, pelak ada tukar tak? Dia kata pelak ada tukar. Sepatutnya kalau tukar pelak lagi baik. Jadi kita nampak penjimatan tu lagi lebih kan? Lepas tu saya kata, tuan sekarang ni pelak pun banyak ciplak. Betul. Ciplak memang cukup banyak. Minyak hitam dan komponen-komponen macam pelak tu memang tiruan banyak. Pomen sendiri pun tak dapat nak bandingkan yang mana ori, yang mana ciplak. Betul tak Tiwan? Ya. Pomen sendiri itu pomen tau. Itu komen tu. Dia sendiri pun tak dapat bezakan yang mana ori yang mana. Sebab bentuk dia sama. Bentuk sama. So saya minta dia tukar pelak yang asal balik. Maksudnya bukan pelak yang lama, yang jenis asal. Jenis asal ditukar sampai sekarang alhamdulillah dapat penjimatan. Pelak walaupun pelak baru tak semestinya performa dia sama. Itu kita kena tahulah produk yang kita beli ni, komponen kenderaan yang kita nak beli ni, kita pastikan benda tu yang original lah. Original yang terbaik. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Ada. Silakan. Tengok apa ni? Saya nak tanya, saya punya customer guna pakai kereta Peugeot 207. Kalau start engine, automatik dia punya lampu akan menyala. Dan bila mati engine, automatik lampu akan padam. Lampu MPR kan? Tak, maksud yang ni saya cakap sebelum pakai MPR. Okey. Normal kan? Tapi bila pasang MPR, start engine, lampu menyala automatik. Bila matikan enjin, lampu tu masih menyala lagi. Lampu depan ke lampu apa tu? Lampu MPR, lampu belakang kan? Okey. Lampu kereta, bukan lampu MPR kan? Dia menyala. Buat pertama kali dia menyala selama 1 minit, enjin dah mati. Tapi bila guna remote, nak kunci, nak lock pintu, Tak boleh. Sebab sistem dia masih ada lagi. Betul tak? Sistem MPR tu masih berfungsi. Dia kan MPR tu dia mengecas. Bila dia mengecas, ada jenis kereta yang memang lambat sikit dia akan padam. Sebab apa? Dalam MPR tu dia baki elektrik tu masih ada. So sistem alam dia takkan berfungsi. Sebab apa? Ibarat dia macam dia bila lock ni dia kena semua mati baru sistem alam trace. Tapi ada seorang lagi customer saya, dia guna model Peugeot, tapi model 2008. Lain sikit. Tapi tak ada masalah. Bila mati enjin, automatik lampu kereta pun akan mati, akan padam. Dia model kita kena tahu model-model kereta yang memang ada macam ni. So kalau macam kes tuan tu, kena tunggu lampu MPR, arus MPR tu habis baru dia boleh lock. Baru boleh lock. Ataupun kalau dia nak cepat, cabut je MPR. Kena cabut. Kadang-kadang ialah dia kena cepat kan. Teknologi kita sekarang ni berbeza. Macam saya pun pakai kereta Tapi kalau ada lagi customer lain yang model yang sama, tak apa lagi lah. Tapi kita tak boleh nak bandingkan. Cuma kalau ada kes itu bagi kita tahulah kenapa kereta tu tak boleh lock. Bukan dia tak boleh lock, dia nak habiskan dulu arus. Ibarat kenderaan tu masih berfungsi, jadi dia tak sistem lock dia takkan detect. Teknologi sekarang. Dan macam tu juga ada kenderaan yang kita matikan enjin, tarik kunci, radio masih lagi berfungsi. Contoh macam kereta Alza jadi Alza selalu. Alza, Myvi, ada jenis-jenis. Jangan terkejut.
kita kalau kita nak tengok, kita on switch, kita buka radio, kita tak payah start lagi. Buka radio, bila radio dah menyala, kita start. Radio tu tak terpadam. Tapi bila kita cabut MPR, kita start secara normal, dia akan mati. Sebab apa? Sebab start ni, fungsi start ni satu benda yang paling kuat ni, elektrik. Bateri tu maksudnya. Lepas tu kita nak cabut bateri pun tak ada masalah. Sebab apa? Start ni dia menggunakan satu tenaga bateri yang paling kuat. Jadi dia komponen-komponen lampu, radio, dia akan start. Dia akan mati kejap, dia akan hidup balik. Itu fungsi dia. Ada jenis kereta dia akan stabil. Kita cabut kunci, radio masih lagi berfungsi. Itu normal, jangan terkejut. Tapi janganlah kita klaim semua kereta sama, sebab sistem elektrikal dalam kenderaan semua berbeza. Dia walaupun kereta tu tak kilang duduk belakang, loh tak ada sama ni, tapi sistem kereta sejak sistem kereta walaupun model yang sama, dia sistem kereta tak kasar. Itu dia punya poin lah. Dan saya dapat ini pun daripada yang mengeluarkan kilang-kilang dia ni. Memang dia sistem dia takkan sama dia punya sistem kereta. Dia takkan stable. Sebab tu penjimatan, kalau kita contoh, kalau kita pakai kereta Proton lah, kita ambil 10 biji Proton yang baru. Kalau kita bagi MPR, penjimatan dia orang memang takkan sama. Takkan dapat sama. Itu yang kami Kalau dapat tu dengan baik pun dia rezeki. Dia jimat ada, cuma beza dia persen dia takkan tepat. Kita tak boleh bagi tepat. Sebab tu kalau kita jumpa pelanggan, kita jangan bagi satu angka penjimatan dia. Kita jangan bagi harapan pada dia. Contoh dia tanya berapa persen boleh jimat? Oh 50%. Kita letak 50%. Itu silap banyak. Itu pasal ayat, ada ayat sehingga. Kita bagi satu angka dekat dia 15% sehingga 50. Saya tak berani nak bagi tepat. Sebab apa? Kita tak tahu macam mana penjagaan kenderaan dia, maintenance dia macam mana, pembawakan dia, kan, jalan yang dia bawa tu pula macam mana. Jadi kita bagi anggaran 15 sehingga 50. Saya ada satu kes baru ni, 3 hari lepas, ejen saya, dia di Petaling Jaya. Dia jual pada awal cuti iaitu cuti sekolah. Pelanggan tu nak return balik produk. Kita tanya kenapa dia nak return. Dia kata penjimatan dalam 20%. Saya dah tahu dah ni mesti dia silap bagi angka. So saya bagi tahu dia kita punya target 15 hingga 50%. Kalau dia dapat 20%, kita memang tak boleh bagi balik money back guarantee. Sebab kita dalam radio pun kita dah maklumkan, jika tiada penjimatan baru kita boleh claim 10 hari money back guarantee. Jadi kita jangan letak satu angka untuk pelanggan. Pelanggan tu siap tulis, saya nak penjimatan 50%. Dia nak macam tu. Maknanya kita sebagai penjual ni, kita kena bagi tahu pelanggan siap-siap supaya dia tak macam mengharap benda tu kan. Jadi pernah ada satu kes 47% penjimatan dia dapat, dia nak return. Sebab apa? Tak dapat 50% dia return. Saya sendiri pun tak pakai 2 biji, 3 biji, tak dapat 7%. Betul. Jadi kita kena bagi tahu pelanggan macam tu lah. Jangan kita letak satu target yang tepat. 86% ada maksud. itu suara Tak. Honda City tak salah saya. CRV pun tak dapat kan? 86% tak dapat. Saya paling tinggi 48%. Saya tak dapat. Honda City. Walaupun CRV seperti Honda City, tapi dia tak dapat. Dia tak tentu dah benda ni. Kalau ada pelanggan yang pakai tak jimat, kita jangan segan-segan nak bagi balik. Sebab kita tak nak jual produk yang tak ada beri kesan. Kita tak nak naik kita punya. Sebab tu saya ni ejen kebanyakannya daripada pengguna. Bila pengguna ni dia sendiri dapat perkhidmatan, saya tak payah ajar banyak. Maknanya dia boleh cerita pengalaman dia sendiri, dan dia insyaAllah pengalaman dia tu yang dia boleh buat sale. Kita ambil pengalaman orang pun tak guna kalau kita sendiri tak pakai. Okey. Ada nampak tak misalnya? Dia bila MPR ni bila kita pakai, ada pick up,
Automatik memang ada jimat. Cuma kiraan tu kena betul. Berapa persen yang kita kena kekelik dalam. Kalau ada pick up automatik memang ada jimatan. Kita kena tanya pelanggan, ada pick up tak? Ada pick up tapi tak ada jimat. Tadi tu kan macam dia tak kena tau. Bila kita counter balik, mesti ada. Mungkin dia bawa meter dia tu kelajuan bila dah pick up dia start bawa laju berapa kiraan dia tak sama. 100 ke atas kiraan dia dah beza. Memang macam tu. Kita kena tahulah cara pemanduan pelanggan kita macam mana. Okey. Maaflah, kita nak stop sekejap. Lepas kita akan sambung balik. Tapi sebelum tu kita nak ada cabutan bertuah. Kita berkulah dua dulu. Kita nak satu Cik Hafiz cabut, satu Cik Musa cabut lah. Siapa yang bertuah tu nasilah mana dia cabut diri sendiri ke sama? Apa hadiahnya? Yang ni yang special sikit. Yang lepas ni pun lagi special. So siapa dapat yang dapat lagi special sebenarnya. So jangan risau. Sebut nama sendiri je. Siti Hadisah binti Muhammad. Tanya. Ini pun binti MPRS di Timur kan? Bukan? Awak yang Yang tu kejap lagi. Saya tu, saya kena Pak saya bagi. Kalau saya dapat, saya kena bagi di sini ya. Okey, kena. Okey, terima kasih. Okey, sekarang kita Cik Musa. Kalau saya dapat, saya kena salam gitu lah. Ni tak boleh bagi benda kita kena. Okey, ada Muhammad ni, bukan nama saya lah, saya tak ada Muhammad. Muhammad Asmawi Haji. Si Asmawi dia dari mana ni? Maka Oh, Melaka, ejen Cik Hafiz. Terbaik. Tanya. Yang lain jangan risau, kita ada lagi cabutan bertuah. Siapa yang tunggu lah, dapat lah. Ni kita tak rehat.